Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Siti Wan Zawiyah binti Zainuddin. Nama saya Intan Farah Ain binti Wahab. Hari ini kami akan berkongsikan sebuah perkongsian yang sangat penting, lebih-lebih lagi buat mereka di luar sana yang sudah berumah tangga. Perceraian bukan hanya sekadar lepas talak oleh si suami sahaja, tetapi kita ada jenis-jenis penceraian yang dibenarkan oleh Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah adalah sebuah badan kerajaan yang ditubuhkan bagi mengekalkan perundangan Islam dalam sesebuah negara. Oleh itu, perundangannya telah berpegangkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan ini, masyarakat yang ingin mendapatkan khidmat nasihat mahupun menyelesaikan masalah mengenai jenayat, mahupun mulakahat serta muamalat. Segi bahasa ialah melepas atau terlepas. Di istilah pula merungkai ikatan perkahwinan dengan lafaz talak dan sebagainya. Perceraian bukan hanya sekadar terletak pada suami. Hari ini kami akan menerangkan tentang jenis-jenis penceraian yang ada dan dibenarkan di Mahkamah Syariah. Okey, mari kita masuk jenis penceraian. Pertama adalah permohonan penceraian. Permohonan penceraian hendaklah dilakukan oleh suami ataupun isteri di Mahkamah Syariah yang berdekatan dengan rumah masing-masing. Permohonan penceraian juga bersyarat. Syaratnya adalah kedua-dua pihak harus bersetuju atas penceraian tersebut. Seterusnya, kita masuk jenis yang kedua. Jenis yang kedua adalah jenis penceraian secara tebus talak, iaitu huluk. Huluk dari segi bahasa adalah cabut atau tanggal. Huluk dari segi istilah pula penceraian yang diminta oleh isteri kepada suami dengan tebusan yang diberikan kepada suami dengan kadar yang dipersetujui. Tebus talak juga adalah salah satu cara untuk si isteri keluar daripada perkahwinan yang tidak membahagikannya. Sebagai contoh, si suami sering melakukan keganasan terhadap si isteri. Biasanya di mahkamah, pihak mahkamah akan melihat mas kahwin dan hantaran mereka. Kemudian, jika si suami meletakkan amaun yang tidak berpadanan ataupun melebihi kemampuan si isteri, maka pihak mahkamah tidak akan membenarkan mereka bercerai secara tebus talak. Jika si isteri mampu untuk membayar, maka mereka disahkan bercerai. Si isteri juga perlu membayar wang tebusan tersebut di hadapan hakim syar'i semasa sidang dijalankan. Okey, penceraian yang ketiga. Penceraian yang ketiga adalah penceraian secara taklid, iaitu bersyarat. Jika salah seorang daripada mereka yang melanggar syarat ataupun perjanjian, maka mereka akan dikira bercerai. Hal ini kerana lafaz taklid adalah pengikat talak. Kebiasaannya, lafaz taklid ini akan dibacakan oleh si suami selepas akad nikah. Jika si suami melanggar taklid, maka mereka akan dikira bercerai. Dan jika suami melanggar lafaz taklid tersebut, isteri boleh membuat pengaduan di Mahkamah Syariah. Penceraian secara taklid juga boleh berlaku kepada si isteri jika si isteri melanggar syarat yang dibuat oleh suami. Sebagai contoh, kalau awak keluar rumah, saya akan ceraikan awak. Jika si isteri itu keluar rumah, maka secara automatik penceraian itu akan jatuh. Jika salah seorang daripada mereka disabitkan kesalahan, maka pengadu perlu membayar RM1 ataupun RM10 di mahkamah mengikut negeri masing-masing. Pembuktian juga 100% dilakukan di mahkamah melalui pembicaraan penuh. Kedua-dua mereka juga perlu melantik peguam untuk membantu mereka menyelesaikan masalah semasa di Mahkamah Syariah. Terima kasih kepada saudari Intan atas perkongsiannya sebentar tadi. Jenis penceraian seterusnya ialah penceraian secara li'an. Penceraian secara li'an amat sukar untuk dilaksanakan. Hal ini kerana pihak mahkamah akan mengarahkan si suami untuk membawa bukti-bukti yang kukuh sebelum menjatuhkan tuduhan terhadap isteri melakukan perbuatan zina. Dengan ini, si suami perlu membawa 2 atau 3 atau 4 orang saksi lelaki berdasarkan arahan mahkamah.
Hakim akan memutuskan penceraian berdasarkan bukti-bukti yang dibawa oleh si suami. Penceraian seterusnya ialah penceraian secara fasakh. Penceraian secara fasakh sering berlaku pada hari ini terhadap masyarakat kita. Antara sebab berlakunya fasakh ialah suami tidak memberi nafkah batin kerana mempunyai perkara yang menghalang ataupun tidak mempunyai sebab yang munasabah. Pihak suami tidak menjalankan tanggungjawab memberi nafkah terhadap si isteri selama 3 bulan berturut-turut. Selain itu, si suami ataupun si isteri telah melakukan perbuatan yang tidak lazim terhadap pasangan seperti mendera ataupun memukul tempat yang tidak sepatutnya. Jenis penceraian yang terakhir yang boleh dilakukan di mahkamah ialah penceraian secara tanggapan kematian. Undang-undang telah menetapkan minimum 4 tahun sebelum memfailkan kes tanggapan kematian. Sekiranya kehilangan si suami ataupun si isteri tidak mencapai 4 tahun, maka si isteri ataupun si suami tidak boleh menuntut penceraian secara kematian. Dengan ini, mereka boleh menuntut penceraian atas dasar fasakh ataupun taklid. Apa pentingnya kita buat pengesahan penceraian di mahkamah syariah? Seperti yang kita tahu, lafaz cerai adalah terletak pada tangan suami. Jadi, kepentingan yang pertama adalah untuk memastikan lafaz yang dibuat oleh suami itu disabit ataupun tidak mengikut syarak. Apa-apa lafaz cerai yang dibuat di luar mahkamah tanpa pengetahuan hakim syar'i dan ianya bersifat kinayah iaitu kiasan, hendaklah segera membuat pengesahan di hadapan hakim syar'i. Lafaz talak terbahagi kepada dua. Yang pertama, lafaz talak secara soreh, iaitu lafaz yang jelas menunjukkan makna talak. Sebagai contoh, aku ceraikan engkau dengan talak satu. Lafaz secara kinayah, ia boleh ditafsirkan juga sebagai talak ataupun bukan talak. Lafaz kinayah juga mengikut niat seseorang itu. Jika suaminya berniat untuk menceraikan isterinya, maka jatuhlah talak di situ. Yang kedua adalah untuk memastikan status pernikahan sama ada masih bergelar suami isteri ataupun tidak. Kadang-kadang lafaz yang dibuat oleh suami ini bersifat kiasan ataupun kinayah. Jadi, si isteri tidak tahu apakah maksud niat tersebut. Sebab itulah pentingnya kita kena pergi ke mahkamah syariah untuk membuat pengesahan di hadapan hakim syar'i supaya pihak mahkamah dapat mengesan status kita. Pastikan baki talak yang ada pada suami. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 229 telah dinyatakan, perceraian hanya boleh berlaku 2 kali yang boleh dirujuk iaitu talak 1 dan talak 2. Sekiranya si suami telah menjatuhkan talak 3 sekaligus terhadap si isteri, beliau tidak boleh merujuk kembali kepada si isteri kecuali si isteri telah berkahwin baru dan bercerai, kemudian menjalankan iddah, kemudian baru berbalik semula kepada suami yang lama. Penceraian juga perlu dilaporkan kepada pihak mahkamah kerana ianya sudah termaktub di bawah undang-undang negara. Seterusnya ialah penetapan waktu iddah. Pihak mahkamah yang telah mengesahkan penceraian, pihak mahkamah akan mengeluarkan satu tempoh iddah bagi seseorang wanita mengikut keadaannya. Bagi wanita yang masih didatangi haid, beliau akan mendapat tarikh iaitu 3 kali suci. Walau bagaimanapun, terdapat perempuan yang tidak didatangi haid lagi, maka tempoh iddahnya ialah 3 bulan. Tambahan lagi, terdapat wanita mengandung yang telah diceraikan si suami juga perlu menjalankan iddah iaitu setelah melahirkan bayi. Yang kelima. Poin yang kelima adalah untuk memudahkan proses perkahwinan yang baru. Okey, perkara ini sangat penting tahu buat wanita-wanita di luar sana. Hal ini kerana sebagai seorang wanita, kita hanya boleh berkahwin bersama seorang sahaja lelaki pada satu masa yang sama. Jadi, jika anda pernah berkahwin sebelum ini, kemudian anda pernah bercerai, tetapi semasa perceraian itu anda tidak membuat apa-apa pengesahan di mahkamah syariah. Jadi, anda tidak tahu apakah status anda. Jadi,
Jika anda pergi ke mahkamah syariah pun tak tahu apakah status anda. Kerana semasa penceraian yang lepas, anda tidak membuat pengesahan di mahkamah. Sebab itulah pentingnya kita kena buat pengesahan di mahkamah supaya pihak mahkamah dapat merekodkan apakah status kita. Perkara yang sangat penting untuk penceraian di mahkamah adalah penceraian akan direkod dan dimasukkan dalam sistem. Hal ini kerana ianya akan menjadikan bukti pada hak akan datang sekiranya si pasangan akan berkahwin baru serta memudahkan untuk kes tuntutan nafkah ataupun harta sepencarian. Okey, di sini saya dapat satu soalan. Soalannya adalah, apakah tindakan yang perlu diambil bagi pasangan suami isteri yang bercerai di luar mahkamah? Yang pertama, kita perlu melaporkan penceraian kita di mahkamah syariah yang berdekatan dengan rumah kita. Yang kedua, kita kena mengesahkan kes penceraian kita itu di mahkamah juga. Yang ketiga, kita perlu mendaftarkan kes penceraian supaya apabila ada perkara-perkara yang berbangkit, kita dapat atasinya dengan baik. Soalan seterusnya ialah, apakah perkara yang perlu bagi membolehkan Jabatan Bantuan Guaman memberikan bantuan untuk menuntutan penceraian? Bantuan guaman memerlukan 3 perkara, iaitu perkara yang berkaitan dengan pernikahan seperti sijil nikah yang asli dan sijil kelahiran anak jika ada. Yang kedua, maklumat mengenai pihak kena tuntut seperti nama, alamat majikan serta pekerjaan si pasangan. Yang ketiga, laporan berkaitan seperti laporan perubatan, laporan polis dan dokumen-dokumen berkaitan. Salah seorang dari pasangan murtad, macam mana akad nikahnya dia? Salah seorang daripada pasangan kita murtad, maka secara semula jadinya pembubaran akan berlaku dan akan disahkan oleh mahkamah syariah. Mereka hendaklah rujuk dalam tempoh iddah dan tidak perlu untuk akad nikah yang baru.